Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kerana sudi hadir pada jumpaan malam ini, walaupun kita buat dah last minute dan saya balik kerana Pak Long tak berapa sihat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua. Antara perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel, Allah menyatakan, wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah kata antara perjanjian yang Allah ambil dengan Bani Israel ialah la ta'budu illallah, jangan sembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Wa dzil qurba wal yatama, dan kepada kaum kerabat. Wa bidzil qurba wal yatama, dan kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah mereka itu berkata kepada manusia dengan husna, dengan perkataan yang baik. Sejak daripada awal penurunan syariat Allah Azza wa Jalla, agama Allah yang diturunkan kepada para anbiya, para nabi, menyuruh manusia ini berinteraksi antara satu sama lain dengan interaksi yang baik. Allah kata, wa qulu linnasi husna, cakaplah kepada manusia, bukan kepada orang Islam, bukan kepada yang beriman saja. Cakap pada linnas, kepada manusia, dengan cara yang baik. Hasan al-Basri dia mentafsirkan ayat ini berhubung dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tetapi kata dia, hendaklah cakap kepada orang lain dalam menyampaikan agama Allah itu dengan cara yang baik, yang memberikan kesan, yang menyebabkan orang faham tentang apa yang hendak dibagi tahu itu dengan cara yang terbaik, yang menjadikan manusia ini tunduk perasaannya kepada mesej yang disampaikan, ataupun kepada ucapan hari-hari. Bila kita bersembang, kita berurusan, kita urusan dengan benda yang baik, cakap dengan baik. Itu sunnah, itu sunnah, itu arahan Al-Quran. Allah arahkan kepada Bani Israel, dan Allah arahkan juga kepada kita, kerana nas ini, teks ini disebut di dalam Al-Quran sebagai satu pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Sebab itu saya menyebut al-khitabu dini, bicara agama itu menyentuh, datang kepada manusia dalam dua perkara, dua pendekatan yang sangat penting. Pertama, bicara agama, dia bercakap kepada mind, kepada minda manusia, kepada akal manusia. Agama mendatangkan hujah, agama mendatangkan dalil, sehingga manusia tidak ada lagi
pengecualian untuk dia, melainkan dari segi mindanya, dari segi human mind, manusia mesti kata ini betul. Sebab itu Quran menyatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berakal, tidakkah kamu berfikir? Hatu burhanakum, datangkanlah hujah-hujah kamu. Dia bercakap kepada akal manusia. Tapi dalam masa yang sama, mesej Islam juga, dia juga bercakap kepada human soul, human heart. Dia bercakap juga kepada jiwa manusia, supaya bukan saja akal dia kata agama ini benar, tetapi jiwanya juga tunduk untuk menerima agama ini, kerana perasaannya tertawan dengan pendekatan yang dibawa oleh agama. Inilah perkara penting yang dibawa oleh Islam. Sebab itu dalam menyampaikan mesej yang benar, Al-Quran menggunakan bahasa yang begitu cantik, berbunga-bunga bahasanya, sehingga apabila dia nak menyifatkan perkara-perkara pergi buang air besar dan seumpamanya, bahasa Al-Quran itu berlapik, bersetubuh antara lelaki dan perempuan, bahasanya juga berlapik. Kerana dia berbicara bukan saja dia berhujah, tapi dia mencari perkataan yang menambat hati dan perasaan manusia. Kerana manusia kadang-kadang akalnya kata ya betul, tapi aku tak mau terima pasal dia tu maki kusakan sangat. Maka agama datang kepada kita dengan dua pendekatan ini. Maka apabila kita nak berbicara tentang agama kepada orang, kita naklah tackle dia daripada dua sudut ini. Kita pastikan hujah kita benar, dan kita pastikan pendekatan bahasa kita juga tidak celupar. Kita bukan pemaki hamun. Nabi bukan la'ana. Nabi bukan pemaki pelaknat orang, bukan kaki duk kata huduh ke orang. Tapi ia berhujah dengan hujah yang benar, dan dia memberikan perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Sebab itu Al-Quran kata, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, wallahu ghaniyun halim. Allah kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, wa maghfiratun, maghfirah ni daripada kita kata istighfar, maghfirah, perkataan yang baik kepada orang miskin itu, dan maghfirah yakni tutup keaiban dia. Sebab itu bila kita sebut ghafar, saya selalu sebut, bila kita sebut ghafar, ya ghafar, bermaksud Allah ghafar, bukan dia ampun dosa kita, dia tutup keaiban kita. Jika Allah tidak tutup keaiban kita, maka tak ada di kalangan kita yang dapat berjalan pun. Jumpa dengan kawan kita tahu rahsia kita semua dalam hidup. Tak ada orang yang sempurna. Tak payah syekh besar mana lah, ada je, setiap orang ada aib dia. Jika tidak pada perbuatannya, pada apa yang tersimpan dalam sanubarinya. Mungkin dia bersembang dengan orang perempuan, nampak dia nak tolong tapi dia nak mengorat. Kalau Allah jadikan semua yang tersimpan dalam dada orang dibuka oleh Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak buat apa-apa dalam hidup. Tapi Allah Ghaffar, Allah Ghafur. Maka wa maghfiratun dalam ayat ini bermaksud perkataan yang baik dan tidak membongkar keaiban orang miskin. Dan saya telah sebut berulang kali, maksiat ini ada dua. Satu maksiat yang membabitkan seorang dengan Allah Ta'ala, yang ni kita tutup. Satu yang membabitkan dia dengan urusan awam, public interest. Yang ni dia dipersoalkan di khalayak ramai kerana ia membabitkan kepentingan umum, kepentingan awam, seperti dia merompok harta rakyat dan seumpamanya. Okey, Allah kata perkataan yang ma'ruf dan sadaq dan maghfirah itu lebih baik daripada sedekah yang kemudian diikuti dengan menyakitkan orang yang kita bagi. Sedekah bagi pada orang sedekah, orang tunduk, bagus bagi sedekah. Tapi bila nak ambil kahang, kerja tak erti, ni Allah kata
Cakap elok lebih baik daripada bagi sedekah, lepas tu cerca orang. Walaupun bagi sedekah menundukkan akal orang, tapi ia tidak, perkataan yang buruk tidak dapat menundukkan perasaan orang. Orang takut, aku akui lah, aku ni makan jasa hang, tapi hang maki aku cukup-cukupnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Untuk itu maka agama datang kepada manusia berbicara dalam hal ni. Kalau sebanyak mungkin saudara baca Al-Quran, saudara akan dapati Quran berhujah dengan akal saudara, dan saudara juga akan dapati bahawa Quran juga memujuk perasaan kita. Dan apabila kita membawa mesej Islam, sunnah ke apa ke, kita mesti berbicara pada akal orang, dan kita berbicara kepada jiwa dia juga, supaya akal dia kata benar, dan perasaan dia kata aku suka dengan pendekatan ini. Tapi kalau kita ceramah, orang syok dengar, kita maki orang bodoh bengong, dan ini tidak, ia bukan pendekatan yang dicadangkan oleh Al-Quran kepada kita. Ini perkara yang perlu kita belajar. Saya sebut hal ini sebab saya nak sentuh satu perkara. Bila saya pergi tengok kebanyakan gereja-gereja di sekitar tempat saya tinggal, terutama pada dia servis pada hari Ahad, agama Kristian dalam satu masa dahulu sangat mencengkam manusia. Dalam sejarah mereka hari ini, tuan-tuan tengok ramai orang gereja cakap tentang love dan seumpamanya. Kita respect, ini hak mereka dalam beragama dan mereka bagi pandang. Tetapi dari segi rekod sejarahnya, mereka mempunyai sejarah yang panjang dalam menghukum, membunuh, membakar orang. Ini saya sebut dulu. Ramai orang yang dibunuh hanya kerana berbeza mazhab. Sebab itu Protestan, sebelum dia nak stabil macam sekarang, dia dibunuh, dibakar dengan begitu ramai. Hatta apabila Martin Luther, pengasas Protestan, nak menterjemahkan Bible itu ke dalam bahasa Germany, berapa banyak dia dihalang dan menghadapi semua pengikut dia dihukum. Kerana masa itu nak kekalkan Bible hanya dalam bahasa Latin, yang hanya berhak untuk fahamnya ialah orang-orang tertentu di kalangan golongan agama saja. Bunuh saintis, ratusan ribu manusia yang dibakar. Kalau bunuh saja tak apa, bakar hidup-hidup, panggang dagingnya, seksa pulau. Saya pergi ke Spain, tuan-tuan, siapa yang sebahagian pernah pergi ke Alhambra, itu pun satu sejarah orang Islam. Ada pro and kontra yang tersendiri, tetapi apabila setelah 700 tahun Islam berkuasa di Spain dan mereka dihalau keluar, zaman Islam berkuasa di Spain, Islam bagi ruang, walaupun bukanlah pemerintah tu mengamalkan sangat 100% Islam. Dalam sepanjang sejarah Islam ni tak banyak orang politik yang pure Islam yang diamalkan tu. Jangan kita nak kata sepanjang sejarah Islam tu semua pemerintah Islam semua bagus-bagus belaka, macam-macam ada. Tetapi yang pentingnya, oleh kerana pada dasar umum Islam dia tidak menindas agama lain, maka Kristian juga mempunyai, walaupun dia tidak memerintah, dia diberi ruang untuk hidup. Tetapi tidak nasib yang diterima oleh umat Islam apabila mereka telah tewas di Spain dan mereka terpaksa dihalau keluar dan dibunuh dengan begitu ramai. Kemuncak daripada kekejaman gereja itu, seperti mana yang kita tahu, berlakunya revolusi Perancis yang menyebabkan gereja kehilangan kuasa. Dia sentiasa bergabung dengan kuasa. Church dan state senantiasa bergabung. Dan apa saja yang menjadi kehendak gereja mesti dilaksanakan oleh
negara. Dan demikian juga negara menggunakan gereja untuk memastikan orang taat kepada kerajaan, kerana kononnya taat kerajaan itu sebahagian daripada ketaatan kepada Tuhan. Maka pemerintah-pemerintah ditabalkan dengan nama Tuhan. Siapa di belakangnya? Gereja di belakangnya. Apabila gereja kehilangan kuasa dan orang sudah tidak, dan kehilangan kuasa ini, kita kena tahu bila kehilangan kuasa ni, dia tak ada dah, dia tak boleh paksa. Ini sebagian orang, ini yang bermulanya sekularisme. Dan ramai orang dunia Islam sekarang kita tengok krisis sebab Mesir ni, Islamis di Mesir ni aliran apa? Nak buat Islam ke tak mau buat Islam? Sebab orang Islam pada umum pandangan mereka bila sebut sekular, mereka faham sekular ini macam mana yang ada di Turki, Kemal Atatürk. Sebenarnya itu bukan sekular yang dipahami dalam agenda barat apabila mereka mewujudkan revolusi Perancis. Sebab tu bila orang Islam, terutama ustaz-ustaz, bila mengajak sebut sekular ni, pada gambaran dia sekular ini musuh agama. Hakikatnya sekular bukan mesti musuh agama. Andaian menyatakan sekular musuh agama, andaian kerana menafsirkan sekular seperti yang dibuat oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi sekular yang bermula di Perancis bermaksud church no longer exercise direct authority over the affairs of state. Maksudnya church tak ada lagi kuasa direct untuk buat apa-apa tindakan terhadap urusan negara. Dan di sebalik itu, state pula bertanggungjawab to guarantee equal rights for all citizens, untuk memastikan hak yang sama untuk semua rakyat. Dan dia termasuk dalam situ ialah apa yang dia mesti buat, ialah dia kena to respect individual beliefs and religious practice. Dia kena hormat kepercayaan individu dan dia kena hormat praktik agama. Maksudnya bila buat negara sekular di Perancis, state pastikan kalau kau nak jadi Kristian, kau jadi Kristian ikut kau, kami tak kacau, tapi kau jangan paksa orang. Kau nak jadi Islam, kau jadilah. Tapi bila Mustafa Kemal Atatürk dia nak buat sekular di Turki, asalnya pemikiran sekular bermaksud separating religion and state, memisahkan agama dan negara. Tapi Kemal Atatürk bila dia buat sekular di Turki, dia buat placing religion under state control. Dia ambil agama letak di bawah kawalan negara. Itu berbeza. Jadi Kemal Atatürk buat sekular di Turki, dia buat macam mana? Pakai serban tak boleh, azan tak boleh dalam bahasa ni, yang tu tak boleh, orang nak semayang macam ni tak boleh, perhimpunan agama tak boleh, sekolah agama tak boleh. Ini Kemal Atatürk. Tapi Turki yang Perancis buat bukan macam tu. Dia pisahkan urusan agama kau punya hal, tapi kau jangan nak paksa orang lain. Dan kami respect apa yang kau percaya. Sebagai negara kami bagi hak kau, seperti mana Kristian dapat hak, Islam juga dapat hak. Idea itu telah memajukan barat, telah memajukan barat. Saya tidak sokong, sama ada sokong tu pun tidak, tetapi bukanlah sekular seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Bila sebut sekular, dia mesti anti-Islam, nak tekan Islam sebab dia sekular. Kalau yang tekan Islam tu bukan sekular. Itu bukan pahaman sekular. Sekular ialah pemberian hak kepada negara. Sebab itu orang pening, apa maksud Islam? Barat, orang dunia Islam faham sekular dengan maksud anti-Islam. Dunia barat faham kalau kuat Islam bermaksud anti-demokrasi. Itu yang berlaku sekarang. Sebab itu barat takut puak-puak Islam berkuasa kerana dia fikir anti-demokrasi. Itu pun tak betul. Siapa kata Islam anti-demokrasi? Yang Islam anti-demokrasi itu 3-4 kerat manusia yang tak pernah melihat sistem politiknya. Islam tidak anti-demokrasi dalam keadaan sekarang. Tidak ada alternatif yang lebih baik.
mereka yang mengkritik demokrasi, sebenarnya mereka itu dalam masa yang malang, dalam masa yang sama mereka membiarkan monarki. Arab Saudi, mereka biarkan kontrol minyak, ambil satu keluarga semua, tak ada apa-apa, mereka tak komplain. Bila orang cakap pasal demokrasi, ulama-ulama aliran salafis madkhalis Saudi, mereka mula bercakap demokrasi bertentangan dengan Islam, tapi mereka tak pernah bercakap tentang bagaimana monopoli satu keluarga terhadap kekayaan negara juga bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama. Dan ini berlaku. Maka saya nak balik pada isu ni. Apa yang agama minta? Manusia ini menguruskan kehidupan secara yang betul. Sebab itu gereja dia tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, sekarang dia terpaksa cakap tentang love. Kita pergi ke gereja, dan sekarang di Malaysia pun sekarang ramai orang kata kalau pergi gereja cakap pasal kasih sayang, tak ada tekan-tekan. Saya kata betul, itu pendekatan yang bagus, tapi itu bukan pendekatan asal. Ini baru je sejak dia tombang. Itu bukan pendekatan yang asal. Islam sepatutnya mengambil, bukan itu pendekatan Islam, tapi Islam berbeza dengan gereja. Saya pada pandangan kita sebagai orang Islam, itu hak kita berbeza dengan mereka. Dia bercakap dengan pada perasaan manusia, tapi dia tak bercakap pada hujah manusia. Kalau tepi gereja cakap, bila orang tanya macam mana Jesus sekejap boleh jadi Tuhan, yang mana satu, dia kata tak apa, yang ni kita jangan fikir. Ini yang penting kita kena pujuk hati kita untuk menerima Holy Spirit, untuk menerima agama ni terlebih dahulu. Hujah dia tak boleh, tapi dia pujuk. Sebab tu dia tolong orang, dia bantu orang. Benda ni kebanyakan ramai orang masuk Kristian kerana tertawan pada perasaan dia, walaupun akal dia tak tahu nak hujah macam mana. Kita pula dah lah hujah tak kuat, yang banyak belajar agama tak belajar hujah, pendekatan pun teruk, maka kita terbang dua-dua sekali lah. Kita terbang dua-dua sekali. Saya ingin menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Al-Mustadrak bin Saddad. Dalam satu majlis, dalam majlis itu adanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia kata annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas, akan berlakunya kiamat dan orang Rom ialah orang yang paling ramai. Kiamat akan berlaku, Rom merupakan manusia yang paling ramai. Rom ni bangsa Eropah lah. Bangsa Eropah yang kita tengok duk krisis sekarang, dia pun juara dalam dunia ni lah. Saya tulis dalam satu artikel, saya kata saya rasa mungkin China akan menjadi antara negara Kristian terbesar dalam dunia, disebabkan saya tengok aktifnya gereja-gereja ni menawan orang-orang Cina, terutama yang berada di Eropah, bagi training dan macam-macam. Saya hadir banyaklah mingguan perjumpaan Bible ni. Saya tengok banyakkan orang Cina yang aktif daripada negara mereka, yang dilatih bersungguh. Kalau dah kenal kita tu telefon supaya pastikan kita hadir program mereka. Dan mereka walaupun menghadapi tekanan di China, diseksa dan seumpamanya, tapi Kristian agama yang pantas berkembang di China sekarang. Kita pergi ke gereja, dia kata are you hungry for God? Kalau terjemahnya, adakah awak lapar Tuhan lah kan. Tapi katanya maksudnya adakah kita manusia kehausan spiritual ya. So dalam bagi pada negara seperti China, yang mana negara itu tak ada sebelum ni komunis, mari satu agama dan kejam, kasih sayang hilang, datang Kristian ambil tempat, dan ramai Kristian, ramai orang Cina yang masuk Kristian, dan dia akan berkembang agama Kristian di China. Itu biasalah, siapa yang bekerja dia dapat. Orang Islam duit kita banyak, minyak kita banyak, semua kita banyak, tapi kita tak kerja. Kita tak kerja. Kita tengok macam mana orang Kristian ni, nak kata apa dia buat kerja, ini yang hak.
Orang buat kerja, kita yang akan dipersoalkan. Dia percaya, terutama evangelis, dia percaya bahawasanya dia bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah dia. Kita dunia Islam tak bekerja. Nabi kata kiamat akan berlaku. Rom merupakan manusia yang paling ramai. Sebagian para ulama menafsirkan hadis ni bermaksud ramai itu ramai jumlah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, antara yang bangsa ramai, Cina ramai, kan? Saya ingat Cina ni 1/6 daripada penduduk dunia kot, kau lebih. Melayu ramai. Melayu pun hebat. Saya tengok ada artikel apa kata Melayu ni semua keturunan Zulkarnain, keturunan Melayu semua, pakai Nabi Ibrahim pun katanya Melayu juga. Hebat. Tapi mereka sepakat dengan saya bahwasanya Melayu ni keturunan Nabi, tapi Nabi Adam lah. Okey. Rom paling ramai. Mungkin ramai kekuatan dia, ramai jumlah dia, tapi dia paling ramai. Maksudnya bangsa Eropah, bangsa yang ramai. Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ni terkenal sebagai sahabat Nabi yang pandai dalam politik. Dia terkenal dengan diplomasi dia, hubungan diplomatik dia. Sebab itu semasa Nabi SAW hantar para sahabat pergi ke Habsyah, masa tu Amr bin As masih lagi di pihak Quraisy. Dia masih lagi menentang Islam. Apabila nak pujuk Maharaja Habsyah Ashamah Najasyi itu, Quraisy hantar Amr bin As. Karena Amr bin As boleh bercakap dengan orang bangsa luar ni. Amr bin As ada pengalaman yang besar. Nabi SAW pun apabila Amr bin As masuk Islam, Nabi lantik dia pergi Bahrain. Nabi lantik dia, Nabi bagi jawatan kepada dia untuk memimpin orang Islam. Bahkan banyak kes yang mana sahabat mula syok bila pegang jawatan ni sebab nampak dia baru. Tapi terbukti akhirnya walaupun dia orang petikai dia, bila kes dibawa pada Nabi, Nabi berpihak pada dia. Ternyata dia punya skill leadership dia itu bagus, yang Nabi pun puji dia. Amr bin As, dia dengar hadis ni. Dia tak dengar daripada Nabi, dia dengar Al-Mustadrak bin Shaddad radhiyallahu an cakap hadis ni. Lalu dia bertanya kepada Ibn Shaddad, betulkah kau dengar hadis ni daripada Nabi SAW? Dia kata ya, dia dengar daripada Nabi SAW. Kata Amr, amma la in qulta dhalika fa inna fihim la khisalan arba'ah. Adapun jika engkau kata macam tu, kata Amr bin As, sesungguhnya pada bangsa Rom itu ada 4 ciri. Yang dia perhatilah. 4 ciri ini, 4 ciri yang baik. Dan dalam hadis ni, dalam riwayat Muslim, sagi Amr bin As tambah lagi ciri hak satu lagi, yang nombor 5. Yang pertama, kata dia, innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Mereka orang yang paling santun apabila berlakunya kekacauan. Maksudnya di kalangan rakyat, di kalangan pengurusan mereka, bangsa Eropah ni, kalau berlaku apa-apa fitnah di kalangan mereka, mereka pandai nak menguruskan fitnah itu, nak memastikan tak kena. Kita tengok Eropah, contoh sekarang, contoh dulu banyaklah yang live punya contoh. Sekarang krisis ekonomi mereka dahsyat. Bukan saja Greek, Spain menghadapi masalah, dan kemudian akan pergi ke Itali dan seumpama. Hanya Germany yang nampaknya kukuh, dan sekarang IMF masuk. Karena kalau tidak, habis negara-negara runtuh. Tapi mereka siang malam bermesyuarat nak elak kawan ni lari keluar, walaupun ada kepentingan ekonomi, tapi mereka bersatu untuk tolong kawan ni, nak tolong kawan ni, supaya nak pastikan euro mereka tu tak jatuh, dan mereka, rakyat mereka akan bangkit. Sensitif mereka dalam masalah ekonomi, mereka nak hidup. Tak macam orang Islam. Kita ada nas ukhuwah Islamiah, kebuluran di Somalia, kematian orang Islam di sana sini. Negara Islam paling bermasalah. Persidangan Arab, Israel belasah negara Palestin, tak boleh kita nak selesaikan. Tapi dunia tak berani sentuh negara-negara Eropah yang duduk di bawah kesatuan Eropah.
Mereka orang yang paling pandai menguruskan diri mereka, kata Amr bin As. Sebab itu sampai kiamat nanti pun mereka akan maintain dengan kekuatan mereka. Sebab ini adalah sunnah alam, sunnah yang Tuhan letakkan kepada alam ini. Dan kedua, kata dia, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, mereka adalah bangsa yang paling cepat bangkit, sedar, selesaikan apabila ditimpa musibah. Kita ada bangsa lain juga yang kita dalam sejarah, tuan-tuan tahu, ramai orang kita bangga dengan Mercedes. Kalau ada kereta Mercedes ni kira kelas lah kan. Mercedes keluar dari mana? Germany kan. Negara dia apabila Hitler berperang dan Britain, Churchill berperang dengan masuk campur dan semua pukul Jerman, Jerman hampir hancur. Segala kemajuan teknologi yang kalau tidak dimusnahkan Hitler, hebat lagi teknologi Germany ni. Tapi dia akhirnya masih bangkit dan kereta dia masih dapat dijual dalam dunia ni. Perang, kalau kita tengok dalam sejarah mereka perang, habis-habisan mereka perang. Tapi mereka dapat urus, lantik balik pemimpin yang sesuai. Kita yang duk kata demokrasi tak Islamik pun tak reti nak lantik pemimpin. Orang buta boleh jadi pemimpin bagi 200 juta punya rakyat. Meninggal dah Gus Dur, kalau dia betul Tuhan ampun. Tapi macam dia kata lah, bila rakyat dia kata Gus Dur mundur, Gus Dur mundur, Gus Dur mundur, dia buta. Dia kata bagaimana memundur, ke depan saja mesti dipimpin. Dia Jepun juga sama. Ini bangsa yang berjaya. Hiroshima dan Nagasaki, dia kena bom atom, tapi kereta Jepun. Kalau negara yang gempa bumi macam Jepun selalu ni, kalau kena negara kita tersadai lah. Negara dia bukan banyak tempat boleh duduk, tapi dia buat negara tu sehingga dia boleh mendahului orang lain. Amr bin As kata, ni ciri kedua bangsa Eropah, bangsa Rom lah. Kedua, wa awsyakuhum karratan ba'da farrah, paling cepat bertindak balas setelah ditewaskan oleh musuh. Kalau musuh bagi kalah dia fikir cepat, nanti dia bagi kalah balik. Ini Rom. Dan kita kena tahu dalam Quran ada surah apa? Surah Ar-Rum. Dan apabila Rom berperang dengan Parsi, Parsi agama apa? Majusi. Rom agama Kristian. Hati orang Islam bersama dengan Rom, sama dengan Kristian. Sebab apa? Alkitab. Tengok Islam, walaupun dua-duanya bukan Islam, tapi dia beza kan, bukan sama. Sebab itu dia kata wahum min ba'da ghalibihim sayaghlibun, mereka selepas dikalahkan akan menang. Dan apa Quran sifatkan? Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari Rom menang mengalahkan Parsi nanti, orang mukmin bergembira. Pasal apa? Bukan kerana Islam menang, tapi daripada Majusi lebih baiklah Ahlul Kitab. Saya tidak mau timbulkan isu perkauman tu apa, tapi orang kita dia salah. Orang kita tak musuh dengan mana-mana agama tanpa sebab, tapi antara agama berhala Hindu, Buddha dan Kristian, mana lebih dekat dengan Islam? Mana lebih dekat dengan Islam? Kristian. Quran sifatkan padri-padri Kristen aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, orang yang lebih dekat kasih sayang dengan orang beriman, orang Kristian. Tapi kita agama berhala kita okey. Kadang-kadang pergi masuk kita tak ada masalah pun, tapi dengan Kristian kita sampai macam tak boleh berbincang. Kita salah nak, pendekatan kita salah. Memang dalam sejarah kita sedang bersaing, agama ni dekat, tapi antara yang sana yang sembah tangan 8 dengan kata Jesus anak Tuhan, hak tangan 8 tu jauh lagi.
Jauh lagi. Bukan kita kata agama tu benar, tetapi sebab itu sebahagian kebenaran ada padanya, walaupun tidak semua. Sebab tu sembelihannya boleh makan. Tapi kita agama lain tu macam tak apa, boleh pergi pakai bahkan. Tapi bila mari dengan Kristian, oh, talking Bible lah apalah, tu pun pasal nak tubuh-tubuhan. Okey, wa arhamuhum lil miskin wa yatim, dan orang yang paling kesian kepada orang miskin dan anak yatim. Nanti saya akan hurai satu-satu benda ni. Nabi kata, Amr bin As kata, depa paling tahu nak urus orang miskin depa dan anak yatim kita dibanding kita. Tuan-tuan kalau pergi, memang ini real. Orang miskin depa lebih mendapat bantuan daripada kita lah. Walaupun kita ada bab macam-macam lah, zakat lah, apa tu pun nak dapat zakat jenuh lah. Kita kena bising berperang dengan dunia tu, kan? Barulah depa tu. Tapi depa jaga bab ni. Depa lebih sensitif. Kita mungkin kita tak suka dengan polisi luar mereka terhadap Islam. Tapi ini soal mereka sesama mereka. Binatang mereka lebih mendapat penghargaan daripada manusia kita di dunia Arab. Yang Hafidh Abdul Asad bunuh percuma. Kita tahu walaupun orang Islam rasa, orang Islam petikai mereka, ada benda yang kita tak setuju dengan mereka, tapi ramai orang Islam lari pergi negeri mereka. Orang Pakistan boleh dikatok secara percuma mati macam tu di Pakistan, dan boleh dibeli di mahkamah dia. Tapi seorang Pakistan yang dipanggil oleh orang kulit putih Paki ni satu panggilan yang dia anggap hina, tapi sebenarnya betul, tapi dia tak mau. Macam dia panggil nigger ni betul negro lah, tapi dia tak boleh, perkataan tu dianggap macam hina. Macam kita, weh Bangla ni betul sama dengan Paki. Lebih kurang begitulah kot. Jadi dia boleh bawa benda tu ke mahkamah. Kalau dia driver taksi, kawan yang masuk tu mabuk, kata dia tetap boleh bawa ke mahkamah. Walaupun kita komplain dia banyak, tapi dari segi hak rakyat itu, dia jaga lebih pada rakyat orang Islam. Dia jaga lebih. Dan wa khamisatu hasanatan jamilah, dan yang kelima itu ialah ciri yang sangat baik, kebaikan yang sangat cantik, kata Amr bin As, wa amna'uhum min zulmil muluk, dan mereka adalah orang yang paling menghalang kezaliman raja-raja. Ini bangsa Eropah. Walaupun dalam sejarah Eropah ni macam-macam lah, tapi ini menyebabkan mereka tahan dalam rekod mereka. Saya ingin menyebut beberapa perkara yang disebut oleh Amr bin As. Antaranya ialah masalah kenapa Islam penting untuk jaga hak. Nabi SAW kata, Nabi ajak orang Islam, tapi orang Islam tak masuk dalam tak laksana dalam dunia orang Islam. Nabi kata, inni uharriju haqqad dha'ifain, aku haramkan, jadikan berdosa siapa yang mencemar hak dua golongan yang dhaif. Yang pertama, haqqul yatim, hak anak yatim. Yang kedua, haqqul mar'ah, hak wanita. Ini dua benda. Hak anak yatim, bila dia meninggal, dari mereka macam-macam lah mereka. Tuan-tuan tengok mereka buat rumah anak yatim ni macam jangan canggih dah kita. Rumah anak yatim kita kadang-kadang kena balun apa anak yatim ni. Dia orang bab itu memang canggih lah mereka. Gereja mereka buat servis, ada kelas itu, kelas ini. Dan mereka dalam nak tarik hati orang, mereka tempat. Kristian ni dari segi akal, bila orang barat dah mula berakal kuat, dia tak apa mau Kristian ni. Cuma yang duk pujuk dia ni pendekatan. Dia berasa gereja lah tempat bersosial yang baik. Ada kelas menari percuma, kan?
Anak yatim di tempat kita, alhamdulillah lah sekarang ni Malaysia antara bawah. Tapi di dunia, tuan-tuan pergi, kadang-kadang kalau orang tu baru masuk Islam, dia pergi ke Mekah, kita pun tak tahu nak buat macam mana. Tengok budak-budak pukul 5 pagi, 4 pagi, tuan-tuan tengok hak kutip derma, tangan tak ada, kecil lagi, berjalan pun baru nak boleh sebahagian tu, duduk tunggu kutip derma. Orang Islam lalu memang orang Islam bagilah. Itu di pusat penting utama ibadat kita, Mekah. Somalia, pi tengok di Saudi punya kemewahan, pi tengok di Qatar punya kemewahan, istana-istana mereka, dan pi tengok orang anak-anak yatim di Somalia, di Afrika. Bahkan dalam masyarakat kita pun banyak amalan yang menghina anak yatim. Pak mati tinggal duit pun kita pergi makan lagi duit dia, pergi makan kenduri dia, bukan kata kita nak pergi bagi duit ke dia. Kedua, hakul mar'ah, hak wanita. Negara macam kita alhamdulillah dia naik sikit, tapi sebahagian negara, Pakistan, curah asid pada isteri biasa. Tak benarkan. Dalam mazhab Hanafi tu kahwin tak perlu wali. Ikut mazhab Hanafi, perempuan boleh kahwinkan diri dia, wali boleh bangkang lah. Tapi Pakistan antara negara yang paling teruk paksa anak kahwin dengan pilihan keluarga untuk kepentingan pak. Wanita tak boleh, wanita miskin tak boleh kerja. Saudi tak boleh kerja sebab sebahagian daripada fatwa ulama mereka. Hak fatwa hak bagus-bagus lah. Tak boleh mandu kereta. Fatwa tak boleh mandu kereta ni pun fatwa yang menjadi lucu seluruh negara dunia. Haram wanita memandu kereta di Saudi. Fatwa, itu fatwa, bukan larangan GPJ. Itu fatwa. Kita hormatilah segala fatwa yang lain, tapi saya rasa untuk meletakkan benda tu di bawah pahaman agama, mungkin kena dirujuk semula untuk dilihat. Kerana wanita bila naik kereta ni membahaya, mendedahkan pada, yang mendedahkan ni maknanya benda-benda yang lain. Pada zaman Nabi, wanita naik kuda, ada wanita naik unta. Macam mana unta dengan kuda lebih bahaya lagi daripada naik kereta? Saya hormati itu hak berfatwa, tetapi mungkin kena dilihat semula pada konteks yang ada. Okey, hak wanita, Nabi kata, Nabi bagi amaran, termasuk kita pun orang lelaki, tampak bini, maki bini dengan perkataan yang tak layak. Ni tak padan lah kalau mengaji sunnah. Dia pergi kata kat bini lebih kurang, dia boleh kata kat bini dia dajjal. Dajjal ni keluar akhir zaman je, takkan bini dia keluar akhir zaman. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahawasanya kalau kata macam tu, isteri boleh minta fasakh. Dia bagi semangat orang perempuan. Orang ni memanglah, bila orang lelaki ni mestilah cengih sikit pada orang perempuan, biasalah. Kalau orang lelaki kita, suami macam saya kata, sampai cicak pun takut, lipas pun takut, tak padan nak jadi suami. Mesti dia lebih. Kalau bini dia takut terkejut kat lipas, lelaki pun lompat atas bini takut kat lipas, tak padan lah. Memang tak padan lah, tak layak lah nak jadi suami. Mestilah cengih sikit lah suami pada isteri, nampaklah dia punya leadership, bolehlah bergantung kat dia. Tapi lelaki Muslim tak maki orang, apatah lagi nak maki isteri dia dengan perkataan yang bodoh, perkataan yang tak diucapkan. Nak marah-marah lah. Kata apa hang tak faham sangat ni? Boleh lah. Pekak badak telinga kau. Jangan. Badak ingat pekak tu tak pekak. Tak tahu. Dan kita sebut, dan ini Islam, antara benda yang menguatkan suatu bangsa
Ini ciri yang Nabi yang Amr bin As kata kuatnya bangsa Eropah tu, dia kesian ke orang anak yatim dan dia kesian pada orang yang dhaif. Dan dulu kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, apabila sahabat Nabi SAW ke Habasyah dan dia tanya Nabi tanya mereka bila dia balik daripada Habasyah, Nabi di Madinah, sahabat ni balik dari Habasyah. Hijrah ni setengah orang bila dia sebut hijrah Nabi yang pertama ke Habasyah, tak betul. Nabi tak pergi hijrah Habasyah. Nabi hijrah pertama di mana? Madinah. Yang berhijrah ke Habasyah siapa? Sebahagian sahabat-sahabat Nabi, bila tekanan terlalu teruk di Mekah, mereka pergi Habasyah kerana di sana ada Najasyi. Di sana mereka nak berkembang tak boleh. Najasyi pun tak boleh buat apa. Najasyi masuk Islam, kerajaannya Kristian. Dia menguruskan kerajaan yang Kristian. Kekal. Tetapi apabila Nabi dah stabil di Madinah, sahabat-sahabat daripada Habasyah balik mari ke Madinah. Bila jumpa dengan Nabi ramai, Nabi SAW sembang dengan dia. Nabi kata, ala tuhaddithuni bi'a'jaba ma ra'aitum bi'ardi al-Habasyah. Mau tak? Kenapa? Ceritalah kat aku. Benda apa yang paling ajaib sekali yang hampa tengok di Habasyah? Benda apa yang paling ajaib? Yang paling menarik yang hampa tengok di Habasyah? Dalam riwayat ni dia kata qala fityatun minhum, kata satu orang budak muda yang pergi Habasyah tu, budak muda ni kata pada Nabi, ya Rasulullah, bainama nahnu julusun marrad alaina ajuzun min ajaizihim tahmilu ala ra'siha qullatan min ma. Dia kata, wahai Rasulullah, satu hari kami duduk ramai-ramai, kami duduk di kalangan kami, tiba-tiba lalu satu orang perempuan tua. Perempuan ni dia bawa qullah, dia bawa bekas air di atas kepala dia. Famarrat bifata minhum, dia pun lalulah orang perempuan tua ni melalui satu orang muda. Orang muda ni mungkin dia ni tokek ke, orang kaya ke apa, dia lalu depan muda. Faja'ala ihda yadayhi ala katifaiha summa dafa'a ala rukbataiha fankasarat qullatuha. Lalu orang muda ni dia pegang bau perempuan tua ni, dia tolak perempuan tua ni, jatuh terduduk atas lutut dia. Maksudnya apa? Dia terduduk, bekas ayak yang dia bawa ni jatuh juga. Jadi dia tak tersembam lah, tapi terduduk atas dua lutut dia dan pecah bekas air. Falamma irtafa'at iltafatat ilaihi thumma qalat. Apabila orang tua ni pecah bekas dia, dia bangkit balik. Orang perempuan tua ni dia tengok pada budak muda ni dan kemudian dia kata, saufa ta'lam ya ghudar idza wada'a Allahu al-kursiyya wa jama'a al-awwalin wal akhirin wa takallamat al-aidi wa arjul bima kanu yaksibun fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amruka indahu ghada. Wahai pengkhianat, nanti kau akan tahu. Macam bahasa kita, nanti hang tahu. Apabila Allah meletakkan kursinya dan dihimpunkan orang yang terdahulu dan orang yang kemudian, dan bercakaplah tangan dan kaki di atas apa yang mereka lakukan, nanti engkau akan tahu mengenai kedudukanmu dan kedudukan aku di sisi Allah. Orang tua ni nak bertindak tak boleh, dia bagi warning macam tu. Budak ni cerita kat Nabi, benda ni lah yang dia tengok ajaib. Maksud macam mana orang tua ni cakap benda ni, tertarik, bukan ajaib lah, benda yang dia duk teringat. Tuan-tuan, tu saya kata, agama bila datang dia robah timbangan manusia.
Dia dah tak minat, dia kata yang elok, weh perempuan depa elok hitam tapi manis Nabi. Mungkin juga benda yang, tapi bila agama mai, dia bagikan satu, dia hidupkan satu fokus baru tentang kepentingan hak manusia ni. Dia di sana Kristian, banyak juga benda yang boleh dia cerita. Tapi orang muda ni, kerana dia perasaan orang muda, dia sensitif dengan kezaliman. Dia cerita kepada Nabi SAW benda ni. Sebab apa? Dia bukan orang muda biasa, orang muda yang terkena wahyu. Sebab tu saya sebut dalam kuliah di Perlis kemarin, saya kata Quran kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada dalam jantung-jantung mereka ada penyakit, Allah tambah untuk mereka penyakit. Penyakit selalu menjadikan manusia tak betul dalam penilaian. Bila kita sakit, benda manis kita rasa pahit, benda sedap kita rasa tak sedap. Badan kita, orang tengok seronok, kita rasa tak seronok. Orang berjalan rasa jalan betul, kita rasa jalannya tak seimbang. Orang rasa sejuk, kita rasa panas. Sebab apa? Penyakit. Bila penyakit masuk ke dalam jantung hati manusia, pertimbangan dia tak betul. Benda benar dia rasa salah, benda orang lain rasa manis dia rasa pahit. Sebab fi qulubihim marad, pada dalam jantung mereka adanya penyakit. Agama datang membuang penyakit supaya manusia dapat melihat kebenaran itu sebagai kebenaran dan yang salah itu sebagai yang salah. Dia bagi tahu Nabi kata apa? Nabi kata sadaqat, betul dia betul, perempuan tu betul. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Nabi kata bagaimanalah Allah akan memuliakan satu umat yang tidak menghalang orang kuat menindas orang lemah. Nabi bagi kaedah, mana saja umat yang tak menghalang orang kuat tindas orang lemah, dia tidak akan menjadi umat yang dimuliakan Tuhan. Ini yang menyebabkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, bila dia bincang tentang masalah hisbah, kata Ibn Taymiyah dalam Qa'idah fil Hisbah, kaedah di dalam menilai amal ma'ruf dan nahi munkar, Ibn Taymiyah sebut fa innan nas lam yatanaza'u fi anna al-iqabata adh-dhulm wal khaymah wa iqabata al-'adl karimah. Sesungguhnya manusia tidak berbeza pendapat. Akibat daripada kezaliman ialah kerosakan, kekecewaan, rosak, dan akibat daripada keadilan ialah kemuliaan. Dan diriwayatkan wa lihadza yurwa, dengan itu diriwayatkan, kata Ibn Taymiyah, Allahu yansuru daulatal adilah wa in kana kafirah wa la yansuru daulatal zalimah wa in kana mu'minah. Allah Ta'ala menolong negeri yang adil sekalipun kafir, dan Allah tak menolong negeri yang zalim sekalipun yang memerintah itu orang yang Islam. Ini kata Ibn Taymiyah. Sebab apa Allah tak tolong dunia Islam, Arab semua? Sebab apa kita kata pasal apa barat semua kemewahan mereka dapat? Sebab mereka, Allah tolong mereka kerana mereka menegakkan hak orang-orang yang lemah. Di kalangan mereka memang mereka tindas negara orang Islam kerana kita bukan kawan mereka dan kita ada permusuhan dengan mereka, tetapi bagi hak rakyat mereka, mereka berikan. Kata Ibn Taymiyah, Allah tolong negara yang adil sekalipun pemerintah dia kafir. Sebab itu kita tengok sebahagian negara kafir, Jepun lebih menikmati, Jepun pemimpin dia kereta api tergelincir pun letak jawatan. Kita kereta api kena curi balik rumah pun kata tak apa, kita beli kereta api baru. Sebab apa? Sebab apabila dia tegak, kerana pemerintahan asasnya adalah keadilan. Nabi SAW ajar perkara ini kepada orang Islam, dan semoga orang Islam faham dalam hal ini. Dan Nabi kata yang
dan Amr bin As kata ciri yang berikutnya, saya bukan buka soal jawab, ialah mereka ini amna'uhum min zulmatil muluk, orang yang paling menghalang kezaliman raja-raja. Dari mereka larang. Walaupun dulu banyak juga kezaliman mereka, tapi mereka bertindak dan mereka halang. Tuan-tuan tahu apa nama Diamond Jubilee Queen Elizabeth di UK, di Britain sekarang. Dan tuan-tuan tahu bila Queen dia taklah hebat mana, tapi BBC sentiasa tunjuk Queen dia belanja, saya ingat setahun 32 juta pound kerajaan belanja untuk dia. Tapi harta Queen yang masuk balik ke dalam negara berpuluh kali ganda duit tu. Dia bayar full tax. Apa saja tax tanah dia semua dia bayar. Sebahagian harta-harta warisan dia balik khazanahnya kepada negara. Pun begitu, apabila nak mari Diamond Jubilee ni, dia nak minta lah supaya dapatlah pada dia kapal pesiaran yacht tu satu untuk dia. Dah kapal dia dah rosak yang lama. Kerajaan buat undi, kita nak bagi ke tak ke dia. Pasal ini duit public money, duit orang awam. 64% kata dia tak berhak dapat sebab ekonomi tak bagus dan dia tak diberi, dan pejabat Perdana Menteri silakan kerajaan tak boleh bagi pada Queen dalam keadaan ekonomi sekarang kerana ini membabitkan duit orang lain. Mau kena demonstrasi. Hak dalam kalau kita tahu, saya sebut, orang kata dalam sejarah monarki Britain ni memang dia berjasa. Dari segi kita dia tak berjasa lah, dia tawan negeri, dia takluk negeri kita. Tapi matahari tak pernah tenggelam di dalam British Empire. Sebab apa? Dia tawan habis dunia ni. Habis dunia hak dia tawan, khazanah dia bawa balik ke Britain. Tu yang dia podok. Kadang-kadang orang kata rakyat dia bosan, ramai rakyat luar duk main negara mereka. Kata padan dulu hampa duk pindah orang kan. Tapi tak apalah kan. Tapi yang pentingnya kekayaan dia bawa balik. Rakyat dia kaya. Hari ini bila mereka rasa tak patut lagi kerajaan itu ada, sistem monarki itu berkuasa macam dulu, mereka persoal. Bahkan masa sambutan Jubilee baru ni ada juga demonstrasi minta supaya dibuang Queen. Kalau kita tak tahu jadi apa. Dia apa buat? Yalah, sebenarnya tak ada alasan pun, bukanlah dia hanya pelambangan lah dalam negara dia. Tapi dari segi jasa, dia banyak jasa. Ratu ni sendiri 60 tahun dia bagi servis kepada negara dia. Daripada zaman perang, masa Churchill, Winston Churchill ada, dia ada dah. Dulu macam-macam dunia ni pelayaran, tawan negeri orang, wak balik khazanah, semua adalah monarki Britain. Pun begitu rakyat kata stop. Rakyat tak mau lagi kezaliman-kezaliman yang pernah berlaku dulu berulang dengan adanya kuasa mutlak mereka. Dan dia berikan kuasa kepada rakyat untuk memilih siapa yang rakyat mau. Dan kerajaan mereka pun bertukar-tukar. Saya bukan puji semua yang mereka buat. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tetapi sistem yang mereka pakai mengelakkan kezaliman seperti yang disebut oleh Amr bin As. Maka dengan itu mungkin di samping kita tak bersetuju dengan barat ni banyak benda, value mereka yang tak sama, mereka pendedahan wanita lah apalah yang kita rasa mencanggah dengan moral yang Islam ajak pada kita, tapi mereka ada nilai-nilai yang seperti yang Amr bin As sahabat Nabi sebut, menyebabkan mereka mampu bertahan untuk menjadi bangsa ataupun untuk menjadi masyarakat yang kuat dalam dunia ni, sebab mereka menunaikan hak-hak awam. Dan insyaAllah kita buka pada sesi perbincangan. Ada soalan?
Kalau Allah nak manusia taat, patuh dan bertakwa kepadanya selalu, kenapa Allah tak ciptakan manusia ni macam cipta malaikat je? Bahasa canggih. Cipta manusia dari awal dalam kelompok yang banyak, dan cipta manusia tanpa nafsu. Allah cipta malaikat dan dia ciptakan manusia dengan hikmah ilmu Allah. Pertama, Allah Maha mengetahui, dari segi ilmu dia mengetahui, dan kehendak Allah tidak boleh dipertikaikan. Tetapi kita mengetahui bahawasanya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu benda sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, adakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia? Quran kata no, that never happen. Benda tu takkan berlaku. Allah tak ciptakan sia-sia. Malaikat Allah ciptakan dengan sifat dia, dan Allah tidak memerlukan malaikat, tapi dia cipta malaikat. Adakah kalau malakul maut tak dicipta, maka tak ada siapa nak ambil nyawa orang, maka ramai orang tak mati? Dah. Malaikat memerlukan Allah, Allah tidak memerlukan malaikat. Tapi dia ciptakan alam ini dengan sistem. Dunia ni dengan begitu luas. Bumi hanyalah debuan daripada galaksi yang begitu luas, dan entah berapa banyak lagi galaksi dalam dunia ni. Dikatakan trilion, mungkin lebih dari trilion, bagaikan pepasir di lautan. Kerajaan Allah Azza wa Jalla, dia menciptakan, dia cipta malaikat. Dia tahu yang ni, sebab tu malaikat dia tak reward, dia pun tak bagi malaikat ada nafsu, dan dia pun tak bagi malaikat ini ada kehendak nak makan, kau nak teringin nak makan toyam, kau teringin nak makan, tak ada. Tapi dia bagi manusia ada benda yang malaikat tak ada, kesedapan, keenakan yang manusia nak, dan dia bagi manusia kuasa memilih, dan dia buat dunia ini sebagai pentas untuk manusia dengan sifat itu. Dengan sifat nafsu ni, maka manusia akan kena pilih kadang-kadang antara taat dengan lawan Tuhan. Kemudian dia buka peluang untuk taubat, dan dia buka peluang ampun jauh lebih banyak daripada peluang dia marah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmat aku mendahului murkaku. Ini salahnya sebagian orang bila dia mengajak Tuhan kelihatan begitu bengis sekali. Tak betul. Allah memulakan semua surah dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan surah At-Taubah. Itu surah perang. Bahawasanya dia mengisytiharkan sifat utama dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sayang, dia sayang. Kemudian dia ciptakan nafsu pada manusia. Dengan nafsu itu manusia ada kuasa memilih. Pada logik apa yang Allah bentangkan, satu dosa, maksiat, satu dosa, satu kebaikan 10 dan berlipat-lipat kali ganda. Itu sistem Tuhan buat bagi manusia. Tapi ramai juga orang masuk neraka lah. Dan rahmat dia yang ramai masuk neraka. Kita, macam saya pernah baca tuan-tuan lah, lagikan pelacur yang bagi minum anjing dapat keampunan dan masuk syurga. Bukanlah lepas bagi minum anjing tu terus pergi masuk syurga. Maksud akhirnya Allah bagi hidayah, keadaan dan seterusnya. Ini kan pula manusia yang lain. Cuma Allah jadikan inilah ada hamba dia yang dia bagi ada kehendak, maka ada pemilihan. Manusia genuine, bila dia pilih saya nak yang baik, dan saya malaikat no choice, tak ada pilihan. Dan tuan-tuan, antara orang yang taat kepada kita dengan terpaksa dengan orang yang taat kepada kita dengan pilihannya, mana lebih kita sayang? Mana lebih kita sayang? Mana tuan-tuan lebih sayang? Mesin, tuan-tuan, mesin. Kata baguslah komputer ni, taat sungguh kat aku. Kan? Aku tutup, dia tutup juga. Tapi kalau anak kita panggil mai, kita suruh dia buat,
Kata hang ni mah bagus. Macam mana abah sayang kat komputer, macam tu abah sayang kat hang. Tak mungkin lah kan. Sebab nilai itu berbeza. Tanawwu' fi khalqillah. Ini banyak soalan ni. Kenapa Allah hantar Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya? Kalau dah tahu Muhammad bin Abdullah tu Nabi terakhir dan ajarannya boleh diguna pakai jangka masa yang lama, apa salahnya Allah hantar saja pada agama apa ni, ajaran agama Musa dan Isa? Tak tahu, tapi saya fahamnya maksudnya cukup dengan satu Nabi sudah kan. Alam Allah cipta, dia ada, manusia ni dia ada sa'amah ni maksudnya dia ada bosan. Bila kita, sebab tu kita ada tanawwu' dalam ibadat. Kita ada rokok, kita ada sujud, lepas tu main Ramadan. Nak main Ramadan semua semangat, ujung-ujung Ramadan lemah balik. Sebab dia main baru. Bila nak pergi haji, oh semangat kan, nak pergi umrah semangat. Padahal solat lebih besar daripada umrah. Sebab apa? Sebab apa? Dia main benda baru. Manusia, sebab tu Nabi apabila dia bagi tazkirah pun kadang-kadang dia selang-seli. Kata sahabat, makhafatun sa'amah. Nabi bimbang bosan. Lagikan ajaran Nabi Muhammad. Kalau satu saja manusia akan ada, Allah duk dengar yang ni, tak ada cerita, satu cerita Nabi ya. Jadi Nabi, kalau Nabi Muhammad hak mula, tak ada nak cerita Nabi-Nabi terdahulu, contoh perjuangan tak ada. Itu satu hal. Kedua, sedangkan Nabi Muhammad SAW antara kita dengan Nabi 1400 tahun, la Allah, punya banyak dah kita ubah. Macam-macam lah, hak mana hak Nabi, hak asal pun kita tak tahu. Tapi kalau start daripada Nabi Adam sampai sekarang, ingat tak tinggal apa dah lah. Subuh pun ingat 20 rakaat dah lah. Maka Allah, sebab tu hatta setelah hantar Nabi, Allah berikan semangat, Allah hantarnya mujaddid. Setiap di kalangan manusia, setiap di kalangan umat, bahkan setiap di kalangan bangsa akan ada tokoh yang akan bangkit melakukan satu reform yang membaharukan semangat. Bukan reform kepada agama itu, agama tidak perlu reform, tapi dia reform kepada spirit beragama. Dia reform kepada apakah yang menjadi essence, yang menjadi asas, yang menjadi ciri utama kepada agama itu, yang mungkin manusia sudah lupa. Ini tujuan kedatangan para mujaddid. Hatta Nabi Muhammad dah ada, kerana manusia dia perlu orang yang hidup sezaman dengan dia live. Kita bayangkan kalau Nabi itu pada zaman Nabi Adam sampai sekarang, mari dengan teknologi internet apa, kita langsung lose kita punya hubungan. Dan Allah Ta'ala hantar para anbiya daripada zaman ke zaman untuk kepentingan manusia. Sempena hari, banyak soalan ni, hari memperingati Isra' Mi'raj. Bolehkah Ustaz terangkan pergerakan Nabi dengan borak melalui penjelasan sains? Sains dapat menjelaskan menjawab persoalan how, bagaimana hujan boleh turun. Sains dapat jawab. Saya boleh beritahu proses air jadi steam naik ke udara, kemudian awan, saya mesti jelas. Tapi sains tak boleh menjawab dalam banyak persoalan. Why? Kenapa hujan turun di Malaysia lebih banyak daripada Sumatera? Kenapa tsunami pi jadi kat Aceh, tak jadi kat Penang? Kenapa pi jadi kat Jepun, tak jadi kat US? Sains tak boleh jawab. Kenapa dia kaya, saya tak kaya? Kenapa dia itu lawa, kita tak lawa? Kenapa dia cerdik matematik, kita tak cerdik dalam matematik? Sains tak boleh jawab.
Saya mungkin boleh bagi tahu kerana dalam otak dia lebih yang ni, lebih yang ni. Orang perniagaan boleh bagi tipu kita, hang makan yang ni jadi cerdik, dengan dia pun tak cerdik. Tetapi itu sains. Dia tak boleh menjawab. Sains juga hari ini, macam kita sebut Einstein, Newton juga telah sebut tentang masalah macam borak. Ini satu simbol yang digunakan dalam hadis. Jarak masa. Dulu orang ukur jam, kemudian orang ukur pergerakan dengan bunyi, kemudian orang ukur pergerakan dengan cahaya, kepantasan cahaya. Kemudian orang ukur. Sekarang banyak filem yang keluar, bukan saja mengenai masa yang saya sebut relativity of time. Masa, bagaimana masa itu tak sama antara masa kita dengan masa orang lain. 24 jam dia dengan 24 jam kita tak sama. Kalau sama tuan-tuan, orang yang kena masuk kubur pada zaman Fir'aun, kena seksa azab kubur, dengan kita, dia kata lamanya aku nak tunggu, mana adil, dah aku mati dulu. Kenapa aku tak dimatikan zaman kemudian? Aku masuk alam kubur esat kan? No. Pada jangka masa kita mungkin kita rasa panjang, tapi pada di sisi dia yang duduk mungkin sama. Time tak sama. Sebab tu kita duduk satu, lamanya aku tunggu, lama. Aku rasa aku pisat atas saat. Beza. Sebab itu sains tak boleh, sains boleh kira tapi dia tak boleh jawab apa yang manusia rasa. Mungkin kita tengok satu orang duduk atas katil sakit, Allah, dia ni 9 tahun dah sakit, kesian kat dia. Mungkin dia hanya rasa macam 9 bulan. Dan mungkin ada orang Tuhan bagi dia sakit sebulan, dia rasa macam 10 tahun. So banyak perkara. Di samping menghormati sains, di samping menghormati perkara, kan kita juga ada perkara yang banyak benda tak boleh dijawab. Kenapa hantu setan dan jin merasuk orang dan berjaya dibuang oleh pengamal perubatan? Betul ya? Kenapa tidak hantu setan jin tersebut digunakan untuk tujuan ketenteraan seperti Nabi Sulaiman? Soalan canggih-canggih ya. Bagus ya. Jin ni, Nabi Sulaiman ni satu-satunya manusia yang Tuhan bagi kelebihan. Dia berkuasa atas jin dengan kurniaan Tuhan, bukan dengan kuasa dia. Sebab tu Nabi bila nampak syaitan, Nabi ingat Nabi nak tangkap, Nabi nak ikat di tiang masjid, tapi Nabi teringat bahawasanya Allah Ta'ala bagi kuasa ini, kelebihan ini hanya pada Sulaiman, dan Nabi tak buat benda tu. Sebab kekal, ini keistimewaan yang dapat pada Nabi Sulaiman saja. Kekal pada Nabi Sulaiman saja. Kalau kita boleh duk tangkap jin naik, senang, tak boleh beli kereta. Ambil jin, aku tengok jin lah, ambil pergi pejabat naik jin. Dan tapi manusia berhubung dengan jin tak dinafikan. Kanu rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Lelaki-lelaki di kalangan manusia yang meminta pertolongan di kalangan lelaki-lelaki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, dia tambah lagi kekarutan, kesesatan. Jadi minta tolongan jin ni berlaku, tapi dia tak boleh berkuasa atas jin. Sebab tu ramai orang yang bekerjasama dengan jin, akhirnya dia ditipu oleh jin, ataupun jin menjadi mangsa dia, tapi sentiasa berlaku guna memperguna antara satu sama lain. Tapi soalan ni bagus juga bagi kepada geng-geng silat hak kebal. Seorang kata silat kebal, tikam tak lut, boleh meresap. Kalau mereka ni sungguh ada, kita hantar mereka pergi Israel untuk mereka perang di sana. Kita bayar seorang 1 juta tak apa, hantar pergi 3-4 orang, saya ingat cerah Israel tu. Tak habis tembok, puang-puang tembok kan, bangkit gabui-gabui ini. Lari tinggal.
Tapi setakat boleh duk mai tunjuk kot tepi jalan ni tak dia kan. Orang kita percaya benda tu. Ada orang kata bukan apa tu dia berkat ayat Quran. Come on lah, kalau benda ni betul berkat ayat Quran, tentu dulu sahabat-sahabat Nabi dulu yang takluk senjata, mereka perang fi sabilillah. Sayyidina Hamzah dulu, Nabi pun cedera tu, Nabi wahyu turun kat dia tu. Ini baru baca Fatihah pun sengit tak sangka dah, tak apa nak betul, tiba-tiba main habaq kat kita, dia kebai. Kalau tidak kerana perantaraan syaitan dan jin, tak mustahil dia kebai. Apa pendapat Ustaz tentang nikah khitbah, nikah gantung? Apa maksud nikah gantung? Lepas nikah pergi gantung bini? Nikah gantung yang mereka sebut ini ialah, ini masalah sebahagian orang. Bila dia kahwin, akad nikah, tetapi pihak isteri, pihak suami tak menyediakan tempat tinggal, tak duduk sebumbung dengan isteri, tapi mereka ni boleh keluar dan berjumpa dan seumpamanya. Saya katakan bahawasanya ini semua kerana masyarakat. Pertama, apabila satu orang telah akad nikah dengan satu orang perempuan, maka sah untuk dia buat apa saja yang dihalalkan bagi hubungan suami isteri. Kemudian setelah akad nikah, wajib dia provide semua, dia menyiapkan, dia menyediakan tempat tinggal, dia menyediakan makan, dia menyediakan pakaian kepada isterinya. Melainkan isteri kata, saya maafkan awak dan saya halal untuk awak tak siapkan untuk saya dalam tempoh setahun ini. Kalau isteri tanazul daripada hak dia, seperti mana Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, dia tanazul, dia tarik hak dia, di mana dia patut dapat hak untuk Nabi tidur dengan dia, tapi dia bagi hak itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah dapat hak itu dan Nabi terima pengunduran dia itu. Tak ada masalah lah pada pandangan sebahagian para fuqaha. Namun mak bapak kata hampa tak boleh pergi tidur sekali, jumpa je pegang tangan, tak boleh. Dan kalau isteri tuntut dia mesti sediakan makan minum dia, mesti dia sediakan. Tapi kalaulah isteri kata tak apalah, hampa angkat nikah dulu, isteri kata tak apa, tapi saya nak duduk dengan, kalau angkat nikah ni saya nak duduk dengan mak masa ni, duduk asrama, dan saya pun dia kata duduk belajar lagi tak mampu, mereka maafi, tak apalah, tapi mereka berhak untuk buat segala hubungan. Kalau isteri tuntut, bila-bila masa dia kena bagi. Adakah solat tahiyatul masjid di surau? Surau Arab panggil apa? Surau Arab panggil al-surau. Sebenarnya surau ni bahasa Melayu. Saya nak terjemah surau ni mungkin musalla kot, tempat solat, musalla. Masjid merujuk pada tempat yang mana diwakafkan secara tetap sebagai tempat ibadat, yang tidak lagi menjadi milik sesiapa dah di situ, melainkan tempat itu dikhususkan untuk salat. Bila tempat itu dikhususkan untuk salat, yang bukan rumah orang, bukan pejabat orang, maka itu masjid. Bubuhlah nama surau kan, walaupun orang tak sembahyang Jumaat, dia tetap masjid. Kita pergi, kita salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia hanya diberi ruang oleh pihak pejabat untuk disemayang berjemaah, dan bila-bila masa pejabat boleh ambil balik, hampa pergi semayang tempat lain, ia bukan masjid lah. Di situ, kalau macam tu yang dimaksudkan surau, yang di situ tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau dia itu memang permanent untuk tujuan ibadat, dia masjid. Walaupun dia pun tak boleh panggil masjid, dia petang agama tak bagi, jatah agama kata panggil al-surau, tapi sebenarnya dia masjid. Apa pendapat Ustaz tentang Harun Yahya?
Harun Yahya. Adakah betul seperti yang dikatakan oleh Bilal Philips bahawa Harun Yahya mempunyai agenda tersembunyi? Agenda tersembunyi ni susahlah, pasal benda tersembunyi. Tapi kalau dia dah tahu, tak tersembunyi lah. Kita kata apa? Kita sangka orang ada hidden agenda, tapi kita tahu macam mana hang tahu? Tersembunyi, aku seorang yang tahu. Tak, saya sebelum nak hurai Harun Yahya, bila kita sebut tersembunyi, dia macam wallahualam, itu tafsiran kita. Sebab tu orang yang tahu tentang munafik hanya siapa dia? Sahabat Nabi siapa? Huzaifah Ibn Yaman. Jadi sahabat pun tunggu, kalau sekiranya Huzaifah Ibn Yaman keluar semayang pada jenazah tu, dia pun tahulah dia tak munafik lah. Kalau Huzaifah tak keluar, dia munafik lah. Sayyidina Umar sendiri tanya Huzaifah, aku termasuk orang munafik ke tak? Punya takut. Sebab orang munafik tak tahu dia ni pun ada benda yang tersembunyi. Dalam dunia sekarang, terutama dunia YouTube, dunia internet, Facebook, semua orang hukum ramai orang lain. Kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni, macam-macam. Tapi kita diajar oleh agama hanya berinteraksi dengan fakta. Nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum benda yang jelas. Hak benda rahsia kita tak tahu. Dia ni ada rahsia dia, hampa tak tahu, aku pun tak tahu. Kalau dia kata Dr. Hasri ni ada rahsia dia, tentu ada. Tentu ada rahsia. Kalau tuan-tuan tak ada rahsia, robot tuan-tuan. Manusia ada rahsia dia, tapi rahsia tu elok tak elok Allah Ta'ala alam. Tapi kita bila nak hukum orang, kita hukum benda yang zahir. Zahir saja kita kata. Selagi benda tu tak boleh dibuktikan, kita susah nak kata. Ini first, sebelum saya nak. Bilal Philips saya tak tahulah dia tahu hidden agenda atau apa. Tapi saya attend Harun Yahya punya satu seminar. Wakil dia mai. Saya tengok pada kepandaian dia terang tentang sains, teknologi ni, nampak memang kemas. Ada beberapa orang saintis yang duduk buat PhD ke Oxford, duduk lawan dia pun nampak memuaskanlah jawapan dia tu untuk dia nak substantiate apa yang dia kata tu, untuk dia nak buktikan apa yang dia katakan. Tapi habis tu saya bersembang dengan dia, wakil Harun Yahya ni. Harun Yahya ni sendiri dia tak boleh bahasa Arab, dia bercakap bahasa Turki. Even saya tak tengok dia cakap bahasa orang putih pun, dia cakap bahasa Turki. Tapi wakil dia pun pandai saya tengok. Tapi saya tertarik dengan wakil dia, kata selepas sembang dia kata Imam Mahdi kan keluar dekat sangat lah. Jadi lepas saya duduk sembang dia dengan direktor dah, saya habis dah majlis tu, saya sembang lah, saya perkenal lah, saya daripada Malaysia apa semua. Jadi sembang. Dia kata kita sangat beruntung sebab Imam Mahdi coming soon. Kita betul ke? Saya kata ya, dia kata lebih kurang dalam 10 tahun lagi kita akan tengok dia main. Saya kata macam mana mereka kami dah calculate lah. Dia nak keluar. Yang ni saya tak tahu. Hak ni main pada Harun Yahya ke, tapi organisasi tu dia punya. Mai kau ni kata lebih kurang 10 tahun saya ingat. Dia kata Harun Imam Mahdi kan mai. Lah ni kita akan tengok. Sebab bukan Imam Mahdi mai. Imam Mahdi kan mai dengan Nabi Isa. Bahkan dalam lecture dia tu dia kata kita tak usah duk kalut dengan barat ni, sebab Nabi Isa sendiri kan mai terdekat ni, dan dia akan terang balik kat depa tentang semua kesalahan ni. Dan kita dalam sikit masa lagi akan tengok Nabi Isa keluar. Yang tu saya tak tahu lah. Saya pun duk balik kira balik kalkulator, saya tak apa nak naik nombor tu, dia naik bila. Jadi saya tak tahu bila hak tu, saya tak tahulah. Main daripada Harun Yahya ke main biasa Allah. Sembelihan yang bukan dengan nama Allah, adakah jelas pengharamannya? Bagaimana jika haiwan yang disembelih oleh non-Muslim jelas di hadapan kita?
halalkah? Apa soalan? Pertama, para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Ada mazhab yang menyatakan disyaratkan untuk bismillah, untuk menyebut nama Allah apabila sembelih. Jika lupa tak boleh. Sembelihan tak sah. Straight. Ada panjang ni, saya nak ringkaskan jawapannya. Ada mazhab kata wajib sebut nama Allah, jika lupa dimaafkan. Dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat sebut nama Allah, jika lupa tak apa, ataupun sengaja tak sebut pun tak apa, selagi mana penyembelih itu Muslim, kerana nama Allah sentiasa dia tu cukup. Ini banyak kaul dalam hal ini, tapi kita tak tahu orang tu sebut ke tak. Bila kita tengok dia Muslim, kita consider sembelihan tu halal lah. Okay. Bila non-Muslim sembelih, ada dua jenis non-Muslim. Satu ahlul kitab, satu bukan ahlul kitab. Ahlul kitab Kristian dan Jew, Kristian dan Yahudi. Kalau mereka ini sembelih, dan cara mereka sembelih itu dah sembelih cara yang diiktiraf oleh agama mereka, maka sembelihan mereka halal. Kalau kita tahu dia adalah, dan kita tak payah pergi pombang, ni hang kuat sikit nak baca, tak payah, cukup kita lihat dia. Seperti mana kita tak perlu juga piduk perambang nak dengar orang Islam sembelih dia baca apa. Macam mana kalau kita setengah orang, ni ada setengah orang, bukan orang tu setengah, sebahagian manusia, setengah orang dia kata, macam mana kalau sekiranya dia ni tak bismillah sungguh, kita makan benda haram lah. Kita tak makan benda haram, kita makan benda halal. Halal haram ni hukum, bukan binatang tu. Hukumnya halal kerana kita telah anggap dia halal berdasarkan kaedah hukum halal. Dia kalau katakanlah dia sengaja buat kenat kat kita, masa dia nak sembelih tu dia kata dengan nama hantu pada muka aku nak bagi dia makan. Katakanlah ada mangkuk yang pergi buat macam tu kat kita, adakah makanan tu haram bagi kita? Tak haram. Allah tak akan hukum kita, dan kerana kita tengok dia Muslim. Tapi kalau dia tu sendiri pergi makan, dia kena lah haram pada pasal dia yang tahu. Dia yang tahu. Melainkan dia kata tadi aku sembelih atas nama berhala. Yang tu okey. Kita tak. Tapi kalau dia tak bagi tahu, tak ada pasal lah orang kata lepas pada tu masuk dalam daging kita, kita pun habislah tak ingat semua bacaan Quran. Ini semua tak benar. Saya masuk tengok dalam gereja holy water, tak ada holy water apa. Lepas mereka menyanyi-menyanyi tu ada yang depan tu pakai duk share minum macam tu ya. Kalau ada holy water yang menyebabkan bila minum semua orang ikut Kristian, Kristian mengalami masalah di barat, ramai orang tak mau. Church of Scotland terpaksa nak benarkan padri yang gay kerana nak tarik komuniti dia mai. Kalau boleh orang dengan minum ayak semua kuat Kristian, dia bagi minum habis rakyat dia. Rakyat dia pun tak mau. Cuma tu dia duk pujuk tu. Saya masuk kelas reading Arabic text saya masuk tumpang nak dengar kelas ni, kelas tahun 2 untuk College of Oriental Studies di Oxford. Yang mengajar dia tu seorang kawan lah, Dr. Christopher Melchett, kawan. So saya minta kat dia ni boleh harap lah, boleh harap pun bagi saya cakap tak boleh harap, boleh lah kita kata kan boleh harap baca teks. Yang masuk budak-budak biasa, siapa pindah orang putih tahu, budak-budak orang putih ni tambah kalau panas sikit, kita tak tahu, tinggal baju dalam je kot kan, perempuan dia apa semua kita tahu. Kalau dia masuk kelas ramai, dia masuk, depa baca, depa pasal ni, depa belajar yang oriental punya, depa belajar Arab, teks Arab, sebab depa akan kaji Islam, kaji apa, School of Oriental Studies, College of Oriental Studies. Okey, saya tengok first day saya masuk,
Saya minta, saya duduk belakang lah, duduk tengok macam mana sistem dia. Dia bagi, masuk-masuk dia bagi satu kertas, dia bagi skeping photostat daripada teks kitab-kitab lama. Sekali tu ada teks daripada Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Dia bagi budak-budak orang putih, perempuan dengan rambut ni bau mungkin tidur mandi gadak pun tak tahu. Seorang tu mula dia suruh baca. Seorang baca tiga baris. Dia baca teks Arab. Walaupun ada salah baris, tapi dia boleh baca. Dan kemudian disuruh terjemah, dia maka terjemah. Perkataan-perkataan yang dianggap sebagai kunci, macam perkataan zuhud, perkataan tabi'in, dia diminta pula ulas, dan mereka boleh ulas. Ada, saya mula-mula masa first student tu, masa saya masuk dia ulas, saya baru fikir mungkin salah satu daripada parents dia ni mungkin Arab kot. Kemudian dia bagi suruh next baca. Semua boleh baca, cuma ada yang bagus, ada kurang. Tang baris tu ada salah lah. Tak usah kata mereka yang di Oxford, saya kalau bagi tuan-tuan pun baris lagi banyak salah, saya ingat. Pasal dia tak ada baris. Dia tak ada baris, dia teks. Dia yang ada baris ni Quran je. Ya, pasal takut orang ajam baca. So dia terjemah. Habis saya sembang mereka ni, kata macam mana kamu orang boleh baca? Oh, dia kata kita belajar Arab. Berapa tahun belajar Arab? Kita dah dekat 2 tahun dah belajar Arab. 2 tahun belajar Arab bukan kata apa kaifahan kau ni belajar. Ni baca kitab teks klasik ni. Dia kata macam mana kau orang belajar 2 tahun kau orang boleh baca? Oh, dia kata kita belajar sungguh-sungguh. Ada kelas ni kita kena belajar. Saya minta, saya nak beli teks buku yang dia kata satu buku daripada Cambridge yang menyebabkan mereka cepat. Tapi kita kena tahu anak-anak tuan-tuan, dia macam mana tak belajar Arab pun dia pernah baca Fatihah, Bismillah. Bahasa ni bukan senang nak sebut di lidah ni. Nak sebut ain. Ada, bukan semua orang Jawa, ramai orang Jawa bagus, ramai orang Jawa cerdik makan tempe pun tak nafikan. Tapi orang Jawa susah nak sebut ain. Sebab tu ia kanak budu kan. Bukan senang nak sebut ain. Orang utara ni dia lidah dia, tapi ada orang Jawa boleh sebut, jangan orang Jawa ambil tindakan saya pula kan. Tapi maksudnya ada yang bukan senang satu bahasa. Tuan-tuan kalau nak belajar satu bahasa, lagi kita nak melembutkan lidah kita supaya boleh follow dia punya flow, cara sebutan tu tak mudah. Ini dia baru nak pergi kenal alif bata. Kemudian baru belajar bahasa, dan tahun 2 baca teks klasik. Boleh. Pakai ragut, pakai skirt sampai nampak segala-gala dalam kelas. Tapi saya bukan kata apa. Ilmu betul. Tapi kalau orang kita kata macam mana nak boleh belajar Arab, kita dia ni pun makan pun tak tahuan Allah. Yang ni makan segala mak nenek. Bahasa Arab semua bahasa. Orang jahat pun, perompak Arab pun ada, penzina Arab pun ada, penipu Arab yang lebih hantu pada semua manusia lain pada Arab pun ada. Boleh cakap Arab. Kita di tempat kita boleh cakap Arab. Ustazah kita, sebab tu orang Melayu tengok, kenapa ustazah ni tak pakai tudung rambut macam ni dalam TV Arab? Perempuan muda-muda boleh cakap Arab, dah perempuan Arab. Tu kadang-kadang kita tengok budak-budak Arab kecil-kecil dah pandai cakap Arab. Memang. Sebab itu saya kata, kita ni mitos banyak sangat. Mitos tu. Pasal apa tak boleh? Oh, budak kita kena terminum ayak ni. Pasal apa tak boleh? Oh, kerana tak makan kismis jampi. Jangan karut lah. Karut. Ini manusia Tuhan bagi ilmu berdasar. Cuma ada ilmu yang berkat, ada benda yang faham, ada benda yang setakat tak tahu. Nak tahu bahasa. Sebab tu balik kepada kita perkara-perkara asas yang seperti ini. Bila tengok makanan, zahirnya halal. Sebab tu saya tanya, apa beza antara halal jakim dan halal Islam? Apa beza? Saya kata
Perkara yang JAKIM kata halal, kemungkinan besar mungkin kita boleh bagi 99% halal. Pasal dia kata dah pergi cek semua, kita bergantung bagi 1% tak apa, dia kata halal, dia bagi cop. Kalau tak halal pun dia tanggung. Tapi perkara yang JAKIM tak cop halal belum tentu haram. Contoh pergi makan kedai ni, Pak Hasan kita depan ni, JAKIM tak cop kedai dah tu. Kita makan ni nasi lemak malam ni tak ada cop JAKIM, halal haram. Main duk tengok nasi lemak ada cop JAKIM. Dan saya tak tahulah, mungkin saya kena tengok balik apa maksud menteri. Apa maksud dia nak cop semua? Kalau tak cop nak kena ambil tindakan, kacau juga. Ada orang buat usaha, pengusaha krepek lah apa semua yang nak dicop. Ada cop kita confident, tapi kita tak boleh kata hang makan benda haram sebab tak ada cop. Kita tak boleh kata. Tapi kita confident lah bila ada cop tu, kita rasa ada pihak tolong pantau untuk kita. That's all. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Ada? Tuan-tuan malam ni tuan-tuan yang takut pasal ada nasi lemak. Ya. Apa dia? Keadilan dulu ke demokrasi dulu? Demokrasi ni bukan nak Islam mai tajar demokrasi, tidak juga autokrasi. Islam mau adil. Macam mana nak buat adil tu manusia fikirlah nak buat adil. Ada orang yang dilantik tidak secara demokrasi sangat, walaupun sebahagiannya demokrasi. Maksudnya seperti Omar bin Abdul Aziz, dia dilantik melalui oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Cadangan tu, kuasa tu main kat dia, walaupun kemudian tu dia tanya balik rakyat. Tapi pelantikan awal melalui sistem itu. Tapi dia tegakkan keadilan, dan rakyat tak petikai lah, walaupun dia dilantik daripada keturunan Bani Umayyah. Lantik manusia berdasarkan keturunan ni tak berapa betul. Tapi oleh kerana dia berjaya bawa misi yang adil, orang tak petikai. Kita bukan mau demokrasi, kita mau keadilan, penghormatan rakyat, seperti mana yang Amr bin As sebut ni. Tapi macam mana nak bagi orang adil? Sistem zaman sekarang, tolong bagi tahu. Orang kata sistem Islam, ini semua orang cerita. Tapi yang ada pada mata manusia hari ini ialah demokrasi yang dipraktikkan, yang membolehkan kita halang orang jadi kepada zalim. Itu yang ada. Orang kata sistem khalifah yang adil, ini semua you cerita. Pada realitinya dia tidak ada. Itu masih lagi andaian. Nak lantik jawatan kuasa masjid pun kita gagal lagi. Ada orang hak tak main mayam maghrib pun boleh jadi jawatan kuasa dalam dunia Islam. So apa yang kita perlu? Keadilan. Bagaimana proses untuk membolehkan keadilan itu ditegakkan? Manusia kena fikir. Kalaulah pada zaman ini manusia dapati dalam semua sistem yang manusia laksanakan, demokrasi membolehkan hak diberikan kepada rakyat dengan cara yang lebih adil daripada monarki, maka tentulah demokrasi itu lebih menunaikan maksud keadilan. Bukan demokrasi itu yang Islam mau, keadilan tu yang Islam mau. Kita nak pergi ke Mekah, kita tak boleh katalah hadis semua, Quran semua cerita tentang naik unta. Takkanlah nak naik kapal terbang termasuklah. Kita naik kapal terbang bukan kerana kapal terbang, kerana kita nak pergi ke Mekah. Kita nak keadilan. Kalau ada orang boleh kata kita ini satu sistem yang lebih adil daripada demokrasi yang telah terbukti mudah dilaksanakan, okey, come on, kita buat. Tapi realiti sekarang ni, dalam dunia yang keliling ni, kalau pergi buang demokrasi, dia jadi autokrasi. Dan ini yang mesti kita faham dalam konteks ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Terima kasih banyak tuan-tuan kerana sudi mendengar kuliah yang pada malam ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa 16 kot ada forum apa? Syekh Al-Hadi di apa? MPSP ya. Saya panel juga tentang Syekh Al-Hadi. 16 ke apa?
Pagi ya? Pagi ya? Saya mati-mati ingat malam. Betul ke pagi ya? 8.30 sampai 12 di tuan-tuan semua dijemput. Di mana tempat? Nama? MPSP ya? Apa Badan Perdawan? Tuan-tuan semua. Allah.